Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Zahari bin Lorong, pegawai SIP Plus PPD Kuna, akan menjadi moderator Kolokium Amalan Terbaik Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan bagi Bilik Selari 2 pada pagi ini. Kita teruskan sesi pembentangan dengan mendengar 5 pembentangan, iaitu daripada pertama, Puan Haja Sarifah Gul Hassan, pegawai SIP Plus PPD Kota Kinabalu. Kedua, Encik Suhailin bin Lajimin, penolong pegawai PPD Ranau. Ketiga, Puan Halimah binti Haji Awang Kanak, pegawai SIP Plus PPD Beaufort. Keempat, Puan Atia binti Awang, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Melangkap PPD Kota Marulu. Dan yang kelima, Puan Wong Ih Chun, Guru Besar SJKC Civun PPD Tenam. Dengan ini, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Day to Change PPD Kota Kinabalu. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin mayah yang dihormati sekalian. Hari ini insya-Allah saya akan berkongsi amalan terbaik pengurusan satu perkongsian bimbingan norma baharu SI Partner Plus mengupayakan kepimpinan sekolah. Terlebih awal ingin saya membawa kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2013 dalam anjakan yang ke-6 menyatakan bahawa mengupayakan Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Pejabat Pendidikan Daerah dan juga sekolah telah digariskan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Bersama dengan Pelan Pembangunan Malaysia ini juga di dalam DTP atau District Transformation Program diwujudkan atau lahirnya Perjawatan Pengupayaan Kepimpinan Sekolah yang lebih dikenali sebagai School Improvement Partners. Pengupayaan kepimpinan sekolah ataupun SI Partner lebih dikenali dengan SIP atau SI Partner mempunyai peranan yang telah digariskan di dalam DTP 3.0 dan juga telah ditambah baik dengan beberapa skop di dalam peranannya. Berikut adalah peranan-peranan yang dibawa oleh pegawai SI Partner. Yang pertama iaitu dari segi membimbing dan memberi sokongan dalam membangunkan pemimpin sekolah atau dikenali sebagai senior leader team ataupun yang terdiri daripada pengetua, guru besar dan para penolong kanan dalam keseluruhan aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi sekolah. Dan dalam konteks SKPMG 2 lebih banyak merujuk kepada standard 1 dan standard 2. Manakala yang kedua
segi memberi hikmat nasihat kepada pemimpin sekolah ataupun SLT mengenai program intervensi yang sesuai berkaitan dengan hal ehwal murid untuk dilaksanakan mengikut keperluan. Dan yang ketiga iaitu menganalisis dan melaporkan pencapaian sekolah dalam memantau kemajuan dan pencapaian murid serta keberkesanan intervensi. Manakala yang keempat iaitu melaksanakan program bimbingan dan latihan peningkatan profesionalisme keguruan dalam daerah melalui perkembangan profesionalisme berterusan ataupun CPD dan Community Pembelajaran Profesional iaitu PLC. Dan yang kelima iaitu memberi hikmat nasihat mengenai pelan penggantian dan pembangunan kapasiti. Manakala yang keenam iaitu dari segi membimbing perkongsian amalan terbaik mengikut keperluan sekolah. Berikut seterusnya iaitu tentang pejabat ataupun di peringkat PPD Kota Kinabalu sendiri, di mana di PPD Kota Kinabalu sendiri dari segi siri bimbingan adalah menggunakan Oasis Kecemerlangan 9 ataupun ringkasnya dikenali sebagai OK9. Saya bawa secara overview kerangka konsep bagi OK9 yang terdapat di PPD Kota Kinabalu, di mana ia mempunyai matlamat dari segi untuk melahirkan pemimpin yang berkesan dan memastikan guru yang berkualiti serta mendapatkan sokongan PIBG dan komuniti, juga mewujudkan persekitaran PDPC yang bermakna. Matlamat di dalam OK9 ini juga adalah selaras dengan transformasi sekolah iaitu TS 2025. Dan di dalam kerangka ini juga di mana PPD, timbalan PPD memainkan peranan di dalam POLC iaitu Plan, Organize, Lead dan Control, dan ini diterjemahkan melalui plan strategik di dalam sektor-sektor yang terdapat di peringkat PPD Kota Kinabalu sendiri. Dan ia bergerak secara plan, do, check dan action, di mana di dalam siri bimbingan ini e-konsultasi sebagai pelengkap dan di dalam mengisi bimbingan-bimbingan yang dilaksanakan di peringkat lapangan. Dan sekolah-sekolah yang menjadi sasaran ialah keseluruhan sekolah yang terdapat di PPD, di mana sekolah-sekolah ini telah dikelompokkan menjadi kumpulan PLC mengikut zon masing-masing yang dinamakan sebagai Menggatal, Likas, Telipuk, Tanjung Aru, Inanam dan SJKC. Dan manakala bagi sekolah menengah terdapat 3 kelompok iaitu S1, S2 dan S3 iaitu secondary 1, secondary 2 dan secondary 3. Dan pelaksanaannya adalah berkonsepkan fish ataupun fokus, improve dan share. Dan keseluruhannya ini adalah berpandukan SKPM G2 untuk memastikan kecemerlangan di peringkat sekolah, dan di peringkat PPD Kota Kinabalu sendiri akan merujuk pada dimensi-dimensi elemen yang terdapat di dalam PPD ataupun penerapan kecemerlangan pejabat pendidikan daerah. Dan keseluruhan ini adalah untuk memastikan kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti. Dan kiri di mana kalau kita lihat di situ ada kelompok-kelompok sekolah yang berwarna orange, ada 3 kelompok sekolah menengah iaitu S1, S2 dan S3. Dan manakala yang 6 itu lagi adalah bagi sekolah rendah yang terdiri daripada PLC atau OK9 Likas, SJKC, Telipuk, Menggatal, Inanam dan Tanjung Aru. Untuk makluman hadirin sekalian, OK9 yang terdapat di PPD Kota Kinabalu ini dipecahkan ataupun dikelompokkan 3 kelompok besar, di mana setiap kelompok ini dinamakan sebagai OK9 bagi kumpulan Ruby, kumpulan Topaz dan kumpulan Sapphire. Dan setiap kumpulan Ruby, Sapphire dan Topaz ini diketuai oleh seorang PU atau juga dikenali sebagai pembimbing penggerak utama, iaitu yang terdiri daripada pegawai SI partner sendiri. Hari ini saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan pada PU ataupun OK9 Ruby di bawah kelompok yang di bawah
Okay. Jadi bagaimana OK9 di bawah OK9 Ruby ini bergerak? Okay. OK9 Ruby ini sendiri terdapat 3 kelompok besar, iaitu yang telah dibahagikan kepada sekolah menengah yang dikenali sebagai S3, manakala sekolah rendah iaitu OK9 Likas dan OK9. Jadi setiap OK9 ini juga mempunyai sekolah-sekolah yang tertentu di dalam kelompok-kelompok OK9 tersebut. Manakala strategi yang digunakan iaitu dia mempunyai bimbingan keseluruhan ahli. Okay. Bermakna berdasarkan isu ataupun berdasarkan sesuatu matlamat yang ingin difokuskan, maka sekiranya memerlukan keseluruhan, maka keseluruhan ahli itu akan dibawa untuk bersama-sama di dalam siri bimbingan tersebut. Dan dalam keadaan norma baharu ini, maka kaedah-kaedah seperti Google Meet akan digunakan untuk kebersamaan di dalam bimbingan tersebut. Dan selain daripada itu, bimbingan kelompok kecil juga berlaku, iaitu di antara 2 atau 3 sekolah berdasarkan isu yang sama yang ditemui ataupun berdasarkan daripada data, maka isu itu ada persamaan, maka ia dikelompokkan pada 2 atau 3 sekolah yang dikategorikan sebagai ada kebersamaannya. Dan yang ketiga iaitu bimbingan secara school based, di mana berfokuskan kepada sekolah tertentu itu sahaja. Kita lihat dahulu di dalam OK9 Ruby ini sendiri mempunyai jawatan kuasa di peringkat PPD, di mana jawatan kuasa OK9 di peringkat PPD Kota Kinabalu sendiri adalah terdiri daripada staf ataupun kaki tangan daripada semua sektor, daripada SPB, daripada SPS, daripada SPM, perancangan, daripada peperiksaan, semua dilibatkan di dalam satu OK9 Ruby, yang mana OK9 ini akan bergerak atau membincangkan sesuatu perkara untuk diselesaikan bersama secara dalaman di peringkat PPD Kota Kinabalu sendiri. Dan bagi OK9 Ruby ini sendiri, yang terdapat 3 kelompok kecil OK9 di peringkat sekolah. Kalau kita lihat di bahagian kanan tersebut, iaitu nama-nama senarai sekolah bagi OK9 Tanjung Aru contohnya terdiri daripada SK Sembulan, Tanjung Aru 2, SK Pulau Gaya, Secret Heart, Stella Maris, Api-Api Kepayan dan Serigaya. Begitulah seterusnya di OK9 Likas, iaitu Mutiara Likas, Luyang, Bukit Padang, St. Agnes, St. Francis, Lockheed Likas, Kelombong dan Bantayan. Manakala bagi OK9 S3 terdiri daripada 8 buah sekolah, iaitu SM Olsen, Tebobuan Inanam Sanzek, SM Tinggi Sekolah Puan Likas dan Kolej Tingkatan 6. Di sebelah kiri iaitu saya paparkan sebentar tadi gambar-gambar bagi jawatan kuasa di peringkat PPD Kota Kinabalu. Jadi ini adalah gerakan awal atau persembahan awal bagi kumpulan OK9 Ruby. Dan seterusnya, bagaimana kaedah bimbingan kita turun ataupun apabila bersama-sama dengan pemimpin sekolah ataupun bersama dengan Koci. So di dalam OK9 Ruby ini sendiri, model growth itu diamalkan atau dipraktikkan, di mana G itu iaitu dari segi goal matlamat, pertama adalah memastikan jelas tujuan ataupun apakah matlamat yang ingin dicapai bersama-sama dengan pemimpin sekolah atau SLT di peringkat sekolah. Dan seterusnya bagi R itu reality, iaitu dari segi mencari sebab punca dan apakah keadaan yang sekarang ini untuk kita bawa dan kita bincangkan seterusnya dalam O atau option dan pilihan. Di situlah penentuan dari segi strategi ataupun dari segi
pilihan intervensi dan kesesuaian perkara-perkara yang perlu ditangani. Manakala W itu sendiri iaitu RAP, iaitu menggulung. Di situ iaitu dari segi membina pelan tindakan menghapuskan rintangan yang dihadapi di peringkat sekolah ataupun SLT itu sendiri. Maka model GROW ini diamalkan atau dipraktikkan di dalam siri bimbingan bersama dengan OK9 Ruby. Dan pada itu plan, do, check dan action ini menjadi budaya di dalam penyusunan kerangka di peringkat awal takwim atau perancangan yang terdapat di dalam OK9 Ruby di PPD Kota Kinabalu sendiri. Dan pelaksanaan di dalam OK9 ini adalah berkonsepkan FIS, iaitu fokus share, di mana penekanan kepada data, intervensi yang berfokus, pemantauan yang berterusan. Di sinilah dikenal pasti apakah isu, apakah punca masalah, dan di situlah akan dilihat bagaimana untuk menyelesaikannya. Dan seterusnya dalam improve itu iaitu dari segi menentukan matlamat, memilih alat kolaboratif dan bagaimana pelaksanaan aktiviti dari segi kita membuat rumusan dan analisis dapatan dan seterusnya sekiranya perlu membuat penambahbaikan. Dan apabila perkara-perkara ini sudah dilaksanakan dengan jelas dan intervensi yang ditemui dapat menengani, dapat membantu di peringkat SLT atau di peringkat sekolah, maka perkara itu dikongsikan menjadi amalan terbaik mengikut kepakaran ataupun kebitaraan yang terdapat di peringkat OK9 tersebut untuk dikongsikan. Contohnya yang pernah diadakan iaitu dalam Carnival Chips di peringkat PPD Kota Kinabalu, di mana perkongsian telah dilakukan di peringkat sekolah dan di dalam OK9 itu sendiri. Dan begitu juga dengan showcase ataupun penyebaran melalui bulletin. Impak yang diperolehi melalui bimbingan OK9 ini sendiri dapat membantu sekolah dalam peningkatan prestasi dan saskia murid, selain daripada menyantuni pemimpin sekolah dalam penambahbaikan intervensi sekolah, di mana intervensi semakin mantap, semakin berfokus dan semakin dapat menangani apakah perkara-perkara yang perlu ditangani kerana dia berdasarkan daripada data-data yang telah diteliti dengan baik. Dan impak yang seterusnya iaitu dari segi mengupayakan sekolah dari segi memperbaiki pengurusan organisasi berdasarkan SKPM G2. Dan seterusnya iaitu dari segi membantu sekolah memperbaiki pengurusan headcount, di mana dibimbing di peringkat pengurusan sekolah dari segi bagaimana memastikan headcount itu dilaksanakan dengan tersusun dengan rapi dan dengan betul agar intervensi tadi dapat dilaksanakan dengan baik untuk memastikan apa yang dirancang ataupun segala isu yang ditemui itu dapat ditangani dengan sempurna atau dengan tepat. Dan impak yang seterusnya ia juga mempercepatkan penyampaian maklumat, di mana sebarang maklumat ataupun sebarang perkara-perkara yang ingin disampaikan di peringkat PPD akan disalurkan di dalam kelompok-kelompok OK9 ini, dan OK9 ini akan terus kepada ke kelompok-kelompok kecil bagi OK9 yang terdapat contohnya di bawah OK9 Ruby. Dan ini dapat disampaikan dengan lebih berkesan lagi kerana di dalam setiap OK9 ini mempunyai kumpulan Telegram dan WhatsApp sendiri bersama dengan pembimbing bersama dengan PGB ataupun SLT itu sendiri, dan di situ berlakunya bimbingan soal jawab dan perkara-perkara yang perlu ingin diketahui dengan lebih cepat, maka ia lebih berlaku maklumat itu lebih sampai dengan lebih cepat sampai kepada PGB ataupun SLT itu sendiri.
mewujudkan perhubungan PLC dalam jaringan pintar di mana antara PLC itu sendiri, antara OK9 di peringkat contohnya di antara OK9 Ruby itu sendiri, antara OK9 Likas dan OK9 Tanjung Aru itu sendiri akan berkolaborasi. Begitu juga di peringkat OK9 keseluruhan di peringkat PPD Kota Kinabalu dari segi hubungan jaringan pintar yang akan yang cadangan penambahbaikan dari masa ke semasa di peringkat PPD Kota Kinabalu, kita akan sentiasa melihat di dalam OK9 ini sejak ia ditubuhkan dalam OK9 9 ataupun OK9 Ruby ini, iaitu pada 2019. Okay. Sebelum ini ia juga adalah berbentuk PLC, tetapi ia mula bergelar OK9 bermulanya pada 2019, cetusan daripada Puan PPD sendiri. Maka sentiasa ada penambahbaikan di mana cadangan penambahbaikan pada OK9 Ruby, iaitu dari segi memantapkan kebitaraan yang telah disenaraikan untuk perkongsian di peringkat pejabat pendidikan daerah Kota Kinabalu, di mana setiap OK9 ini mempunyai kebitaraannya masing-masing. Contohnya bagi OK9 Tanjung Aru sendiri, kebitaraannya iaitu dari segi transformasi sekolah. Bermakna apabila ingin membincangkan modul 1, modul 2 dan modul-modul di dalam TS, maka OK9 Tanjung Aru akan dijadikan rujukan dan perbincangan di kalangan OK9 ataupun sekolah-sekolah di peringkat PPD Kota Kinabalu sendiri. Dan ini akan ditambah baik untuk seterusnya. Manakala dari penambahbaikan bagi peneraju utama atau PU sendiri, iaitu dari segi menginterpretasikan data atau interpret data besar dengan lebih terperinci untuk membantu kepimpinan sekolah agar intervensi yang dilaksanakan lebih berfokus. Rumusan ataupun kesimpulannya, dengan adanya OK9 Ruby ini sendiri telah membawa kepada perubahan yang positif terhadap amalan dan pengurusan sekolah lebih terancang dan lebih tersusun rapi. Dan selain daripada itu, ia juga meningkatkan semangat persaingan yang sehat di kalangan pemimpin sekolah, iaitu SLT ke arah sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Dan saya bawa di sini lampiran bergambar bimbingan secara norma baharu di mana sejak pandemik pada 2020 awal Mac 2020, maka bimbingan lebih kepada norma baharu, sama ada di dalam talian melalui Telegram, WhatsApp ataupun video call ataupun secara bertelefon. Bimbingan-bimbingan itu terus berjalan dan berjalan untuk membantu di peringkat PLC itu sendiri. Ini adalah secara school based, artinya kepada SLT di peringkat sekolah. Manakala bimbingan maya yang lain, iaitu berbentuk perkongsian di kalangan OK9 itu sendiri, di mana dianjurkan oleh sebuah sekolah ataupun di kalangan OK9 tersebut, dan kemudian akan disokong oleh rakan-rakan OK9 dalam kelompok, contohnya OK9 PLC untuk OK9 Tanjung Aru, OK9 Likas, dan begitu juga dengan OK9 S3. Dan bagi bimbingan-bimbingan, bagi intervensi, bagi program-program yang berlaku, semuanya berlaku dari segi pengoperasian program permufakatan sekolah secara maya. Saya pergi pada contoh-contoh, dan begitu juga dengan pelaporan aktiviti OK9 Ruby, di mana pelaporan aktiviti juga dimasukkan di dalam Padlet. So melalui berdasarkan laporan aktiviti tersebut, maka rakan-rakan di OK9 yang lain juga boleh melihat mungkin ada sesuatu yang boleh diadaptasi di sekolah mengikut kesesuaian masing-masing. So ini semua berlaku secara maya dan ia amat membantu dari segi perkongsian ataupun dari segi jaringan di peringkat
OK9 itu sendiri. Dan ini adalah contoh-contoh OK9 yang bergerak dalam norma baharu walaupun dalam keadaan bersemuka tetapi memerlukan pematuhan pada SOP dalam keadaan norma baharu. Ini adalah di SK Likas dan SK Pulau Gaya, dan seterusnya secara maya bersama dengan OK9 Tanjung Aru dalam membincangkan KMR, dan seterusnya bersama dengan OK9 Likas dari segi bimbingan masih menggunakan model GROW, di mana pengurusan SKPMG 2 di mana tahap tindakan, tahap kualiti telah diberikan penumpuan. Dan contoh-contoh yang lain secara Google Meet bersama dengan sekolah menengah, dialog prestasi bersama dengan SMK Inanam, SMK Tebobon, dan begitu juga dengan bagi tingkatan 6, College tingkatan 6, SM Senzek dan sekolah menengah agama. Dan ini adalah contoh-contoh tindakan yang telah diambil untuk OK9 di mana apa kabar guru besar telah dibuat di dalam aktiviti ini, di mana memberikan perkongsian ataupun pelaporan mengikut penggal untuk kebersamaan di dalam OK9 tersebut. Ini adalah bimbingan keseluruhan bagi ahli di dalam OK9. Saya tunjukkan di sini iaitu OK9 Tanjung Aru dan OK9 Likas dan besar yang terdapat di dalam OK9 tersebut. Contoh-contoh yang school based dan juga perkongsian OK9 iaitu bersama dengan Olsen, dan juga bersama dengan San Francisco, dan ia juga melibatkan OK9 Likas keseluruhannya terlibat, di mana kalau kita lihat di bawah situ yaitu Strike 6 yang membincangkan PBD. Dan di dalam OK9 juga kita masih juga membawa ilmu-ilmu kepada SLT kita di peringkat PPD, contohnya dalam seminar kajian tindakan. Dan sebagai SI partner di peringkat PPD Kota Kinabalu, semuanya itu didokumenkan dan eviden ini difailkan di bawah file yaitu di 1.1.2, 1 dan 1.2.21, yaitu bimbingan coaching dan mentoring, di mana segala proses-proses bimbingan dan tindakan penambahbaikan adalah berdasarkan analisa ataupun data yang diperolehi. Jadi itu saja daripada saya, semoga yang bermanfaat. So saya akhiri dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Salam sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16. Katakan ya kepada 10 terbaik. Yang berbahagia Datuk Dr. Misrin binti Radin, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua penolong pengarah kanan, ketua-ketua penolong pengarah, penolong-penolong pengarah, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, semua pegawai pendidikan daerah, semua timbalan pegawai pendidikan daerah, dan semua warga pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Alhamdulillah, hari ini saya Ustaz Sohailin bin Najmin daripada Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran dalam Majlis Kolokvium Amalan Baik Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan IKUL BP, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Tajuk amalan terbaik, pengurusan terbaik
daripada saya, iaitu meningkatkan pencapaian bahasa Arab dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM menggunakan modul Road to A+, pengurusan bimbingan dan sokongan program kecemerlangan bahasa Arab PKBA SPM 2020. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah plan. Kita menggunakan kitaran PDCA, yang mana ini adalah plan ataupun perancangan, iaitu Unit Pendidikan Islam telah membuat plan strategik untuk 2019 dan 2021 ini. Matlamat strategik adalah pencapaian mata pelajaran bahasa Arab SPM belum mencapai kecemerlangan, dan objektifnya adalah memperkasakan dan meningkatkan pencapaian bahasa Arab di peringkat SPM. Dan pada tahun 2020, KPI yang ditetapkan oleh JPN Negeri Sabah iaitu 4.86, dan 3 strategi yang telah digunakan untuk meningkatkan pencapaian pelajaran bahasa Arab ini di SPM. Yang pertama adalah mengadakan kursus profesionalisme guru bahasa Arab SPM sekolah menengah. Yang kedua adalah bengkel perkongsian pintar PDPC bahasa Arab SKOE, dan yang ketiga adalah meningkatkan potensi guru bahasa Arab sekolah menengah melalui PLC. Inilah strategi yang akan digunakan untuk peningkatan peratus untuk pelajaran bahasa Arab SPM, dan yang digunakan secara online, secara bersemuka, online dan juga offline lah. Sebab tahun 2020 kita telah menghadapi PKPN, Pergerakan Kawalan. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, seterusnya dalam plan kita telah mendapat arahan pelaksanaan program kecemerlangan bahasa Arab 2020 daripada PPD, dan Unit Pendidikan Islam telah mengadakan ataupun membuat kertas kerja program bahasa Arab 2020 untuk kecemerlangan 2020 SPM lah. Dan ini adalah pelaksanaan program, iaitu senarai sekolah yang terlibat hanya sebuah sekolah, iaitu SMKA Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Muhammad Ali Ranau, dan calon yang terlibat adalah 66 orang dan guru mengajar hanya seorang. Dan data ini diperoleh daripada APDM, Sektor Pengurusan Sekolah, PPD Ranau 2020. Dan bahagian do, PD, bahagian plan dan do adalah taklimat. Unit Pendidikan Islam telah mengurus bagaimana taklimat bimbingan dan sokongan itu dilaksanakan. Inilah yang telah kita sampaikan dalam taklimat tersebut. Yang berkaitan pendahuluan, bagaimana penjadwalan, apakah itu IRTA yang kita kena buat, yang guru kena buat, yang kita akan bimbing, apakah sebelumnya tahun 2017, 18, 19, apa dia punya pencapaian dan KPI pengarah, dan juga sekolah terlibat, dan sekian, terima kasih. Secara bersemuka lah yang dilakukan. Dan ini adalah jadwal yang dalam cek yang kita telah buat pada tahun 2020, yaitu taklimat oleh UPI. Kita bagi taklimat, kemudian pada bulan April sehinggalah Desember 2020 kita telah melaksanakan bimbingan sokongan sebanyak berkali-kali. Di situ cuma 8 kali, sebenarnya dia banyak kali. Dan kita telah melalui satu fasa, yang mana fasa ini PKP 2020 ini maknanya tuan-tuan dan puan, sokongan dan bimbingan kepada guru bahasa Arab dilakukan secara bersemuka dan offline dan online lah. Bersemuka itu sekolah dibuka, yang murid yang terlibat saja untuk guru lah, kita berjumpa dengan guru. Offline adalah WhatsApp, Telegram. Online lah secara Google Meet lah. Kemudian pada 3 hingga 17 cek SPMC, bagaimana dia punya PPT, kita cek bagaimana kita boleh bantu guru dalam bimbingan guru lah. Dan pada 24 Jun 2021, setelah SPM keluar, kita telah melaporkan kebaikan, kelemahan dan juga secara Google Meet lah yang telah jumpa. Dan inilah program-program IRTA yang telah kita buat, yaitu bimbingan sokongan Unit Pendidikan Islam, yaitu pertama sekali dalam IRTA itu adalah teknik PPKW Nota, pelaksanaan PLC PK21 yang berkesan, teknik penggunaan jadwal nota peperiksaan JNP, teknik salam sebelum teknik lektub yang efektif dan berkesan, dan juga head count, kepentingan head count dalam SPM ini. Ini adalah secara online, kemudian ini adalah secara bersemuka, alhamdulillah.
Tuan-tuan, dan inilah secara offline. Secara offline lah. WhatsApp. Dan inilah keputusan setelah keluarnya keputusan Bahasa Arab tahun 2020, kita telah yang mana dengan bimbingan itu kita telah mendapat satu data. Datanya adalah peningkatan daripada 2017 6.79, lihat di situ. 6.88, 2018, 2019 5.30, dan dia telah naik pada tahun 2000 pencapaian SPM bagi bahasa Arab 2020 adalah 4.26 oleh guru ini. Ya, dan data yang daripada pentafsiran dan periksaan dan tafsiran lah. PPD Ranau, dan tuan-tuan kita telah buat dalam bentuk graf. Ya, dia telah membuat satu lonjakan. Lonjakan besarlah ya untuk bahasa Arab ini berdasarkan kepada model IRT tadi itu. Oke, tuan-tuan, kita telah buat UPI telah menyiapkan laporan pada 20 hari bulan 6 setelah keluarnya SPM, dan dilaporkan kepada PPD dan juga timbalan dan dapatan, dan kita telah menyatakan bahawa dapatan SPM 2020 untuk pelajaran bahasa Arab ini adalah peningkatan berbanding 2020 2019 5.30 berbanding 4.26 tahun 2020. Ini kaitan di antara ini PDCA yang kita telah laksanakan lah. Kemudian ini ia melebihi KPI yang ditetapkan oleh, ya meningkatlah dan melebihi KPI yang ditetapkan oleh JPN, yaitu 86, dan dibentangkan kepada guru pada 24 hari bulan 6 2001. Dan inilah pelaksanaan dia apabila kita buat perjumpaan dengan guru bahasa Arab, ya, kita telah kemukakan yang ini. Program Kecemerlangan Bahasa Arab 2020 dan tajuk kecemerlangan pelajaran bahasa Arab. Kemudian pelaksanaan dia kita ini pendidikan Islam, dan juga isu belum cemerlang dan inovasi menggunakan Road to A+. Ya, responden dia seorang, guru dia seorang yang mengajar. Dan bahagian do ini, dalam bahagian do ini, ya do kita buat dalam PS, dia bermula dan ke atas, kan. Mula 2020 kita melakukan, kita lihat puncak kuasa daripada plan strategik, kita buat plan operasi, kita kerja dan kita buat taklimat, do, dan seterusnya kita buat cek, di mana cek itu perempuan daripada bulan April sampailah bulan Desember situ, ya, kita telah membimbing guru menggunakan teknik IRTA. IRT ini adalah inovasi Road to A+. Bagaimana hendak membina satu model ini digunakan untuk membimbing guru bagaimana hendak PPKW itu menghabiskan silibus, dan murid yang habiskan silibus, dan PPK21 macam mana, kemudian dilaksanakan PPK21 16 tertib, kemudian teknik penggunaan jadwal periksaan, apa itu teknik salam, 10 teknik yang dikesan, yang efektif, dan head count, apa keluhan head count, dia berada di situ. April sampailah Desember situ. Ya, Desember sebenarnya. Kemudian keluar SPM, keputusan SPM 4.26, maknanya ada peningkatan 1.04 berbanding 5.30 pada tahun 2019. Dan pelaporan kita telah, ini yang kita telah sediakan. Bagikanlah dalam pelaporan pada 12 hari bulan itu dan 24 hari bulan itu, ya kita bentangkanlah. Dan ini postmortem yang telah kita dapati. Postmortem bimbingan sokongan dalam pengurusan ini ialah bagaimana amalan cerdas bahasa Arab itu 2020 itu ialah dia ada isu yang kita dapati adalah tidak habis silibus, teknik latih tubi lemah, teknik menjawab oleh murid, kurang pendaan pembuat soalan oleh murid. Jadi apa yang telah dibuat itu isu yang kita dapati. Intervensi untuk yang tidak habis silibus adalah menggunakan teknik PPKW nota. Bila 10 Jun, sebab kita habiskan nota kan 10 Jun. Selepas 10 Jun itu tidak lagi berdasarkan kepada nota. Jadi lemah teknik menjawab, intervensi dia adalah teknik latih tubi modul berkesan 31 model SPM 2012 sampai 2019, jawaban yang betul lah. Murid diperkenalkan jawaban yang betul oleh guru lah. Kita telah bimbing latih tubi 1000 soalan. Kemudian betul program najah. Guru dia buat, tapi kita bimbing.
bimbing macam mana cara pelaksanaan dia. Lagi itu teknik salam, lagi itu taksib lughah, macam mana bahagian bahasa ni ada lughah. Lagi itu pencutan terakhir, kita bimbing, UPI bimbing macam mana cara dia. Kan supaya dia buat kepada murid. Kemudian lagi itu guru muda, Julai, November dan Mac. Sebab masa tu adaan sebelum besar. Sebelum besar pula. Kan dia ada apa tu exam itu kan, exam bahasa elektif ni biasa di ujung-ujung ni lah. Dan ada juga program pendedahan format soalan, itu adalah program stimulan bahasa Arab, itu latih tubi kenal lifat bahasa Arab pada 12 September, teknik latih tubi modul exam pada bulan Januari lagi diperkenalkan sudah, sehinggalah exam. Itu yang diperlukan oleh guru. Dan kesan dia, kalau yang kita lihat di situ, dalam semua ini adalah guru yang kompeten tinggi, guru dapat memahami isu yang dihadapi dan apa yang patut dilaksanakan, suasana pembelajaran sekolah yang menumpukan kepada kecepatan akademik, dan kepimpinan instruksional yang tinggi, khususnya oleh pengetua, pelongkanan, dan untuk bidang. Ya, guru melaksanakan intervensi yang berkesan, efektif tanpa mengira masa, dan juga jiwa dan raga kena kentallah. Dan nama rajin itulah guru kita. Kelemahan adalah kos tambahan yang ditanggung oleh guru, bahasa Arab itu sendiri, dia ada kos lah. Dia banyak latihan-latihan. Dan setelah buat postmortem itu, kita telah tengok balik dan apakah sebenarnya yang perlu kita kajian impak dan seterusnya untuk program kecemerlangan bahasa Arab ini 2020. Okey, teman-teman puan, inilah cara penambahbaikan. Pertama, intervensi penggunaan teknik PPKW nota yang efektif untuk menghabiskan silibus dan diulang 7 hingga 10 kali oleh murid. Murid ulang-ulanglah menggunakan PPKW. Yang kedua, latih tubi modul sebanyak mungkin kepada murid. Latih tubi modul itu banyaklah kita bagi tahu dengan guru. Banyak kali ya? Banyak. Latih tubi teknik terbeza khusus untuk pelajar perlu ada. 4, head count wajib dikuasai oleh guru. Bagaimana head count itu boleh membimbing guru untuk peningkatan JPMP lah. Dan yang kelima adalah murid lebih lama didedahkan dengan soalan dan jawaban. Bukan soalan dan jawaban, tapi soalan jawaban. Dapat memberi keyakinan kepada murid menghadapi SPM. Jadi, kajian impak inilah, cadangan ini penambahbaikan untuk bimbingan 2021. Dan dilaksanakanlah untuk 2021 ini. Tentu perempuan yang sebenarnya inilah kita telah mensyarati di sektor pembelajaran, ya, secara Google Meet pada 1 bulan 7 dan kita bentangkan semua ini. Dan PPD telah mengarahkan kami lah, kita bentang, PPD mengarahkan supaya bagaimana kepimpinan di alasan PPD ini mengarahkan supaya bimbingan dan sokongan berterusan dan penambahbaikan dilaksanakan oleh unit pendidikan Islam serta pembelajaran pada tahun depan dan akan datang. Kita gunakan ini untuk 2021 inilah. Dan inilah pelaksanaan lengkap untuk model pelaksanaan PDCA oleh pendidikan Islam untuk program kecemerlangan bahasa Arab 2020. Semuanya berada di sini. Mula dan akhir, kemudian apa dia punya kelemahan action dia kan. Dia punya kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Teman-teman boleh lihat di sini. Yang ini. Kekuatan, kelemahan dan ini yang cara penambahbaikan ini dibawa ke 2021 lah kecemerlangan. Dan inilah pelaporan yang telah disediakan. Ya, dan setelah itu ini adalah mesyuarat dan sekian, terima kasih. Teman-teman yang demonstrasi itu sahaja yang saya boleh sampaikan. Yang baik itu dari Allah, bukan berdiri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Liz Halima Aji Awangkana, pegawai SI Partner Plus PPD Beaufort, akan membentangkan amalan baik SIP Partner Plus dan SISC Plus PPD Beaufort dalam selia bantu coaching and mentoring menggunakan pendekatan
3S Plus dalam memotivasi dan memantapkan pengurusan sekolah. Sebagai pengenalannya, jika kita lihat KPM berhasrat dalam merealisasikan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM, iaitu dengan cara memberikan latihan kemahiran dan pembangunan kualiti yang berterusan kepada para pemimpin melalui bimbingan coach atau rakan bimbingan. Oleh itu, sudah tiba masanya pihak-pihak yang ada kaitan dengan institusi pendidikan perlu menyediakan ekosistem pembelajaran yang dapat menggalakkan pemikiran kreatif dalam kalangan guru dan murid untuk mencapai lonjakan sarjana, seperti mana yang disebutkan dalam buku Panduan Transformasi Daerah Mazlan Muhammad 2013. Rentetan dari perkara ini, maka saya telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan pendekatan yang lebih baik dalam sesi bimbingan selia bantu coaching and mentoring dengan pendekatan merapatkan lagi hubungan, membina repo, membina keyakinan dan kepercayaan serta daya saing dalam membangunkan pengurusan. Isu utama pada mulanya saya menjawat jawatan SI Partner Plus ini, saya melihat beberapa isu dalam pengurusan segelintir pengurus kita. Antaranya, kurang daya saing antara pengurus sekolah ketika itu, kurang motivasi dalam memantapkan pengurusan, dan ada yang kurang proaktif dalam perkara-perkara tertentu. Data ini saya kutip dan kumpul melalui dua kaedah, iaitu pemerhatian dan pemeriksaan dokumen, iaitu semasa lawatan di lapangan dan analisis peperiksaan awam, juga ujian dalaman, serta laporan SKPM G2 ataupun SKPM disebut sebelum ini. Apa yang dikatakan coaching and mentoring itu? Coaching merupakan proses membantu seseorang mengeluarkan potensi diri bagi memajukan dan membuat anjakan yang positif kepada diri. Mentoring, apa dia mentoring itu? Mentor berasal dari mitologi Yunani yang menjelaskan hubungan antara orang yang lebih berpengalaman dalam menunjuk ajar. Proses membantu individu yang lebih kurang berpengalaman atau baru dalam sesuatu bidang. Tapi di sini kami lebih menekankan tentang coaching. Coaching and mentoring adalah satu pendekatan yang relevan pada abad ini dan dipercayai berkesan dalam membantu pembangunan pendidikan dan meningkatkan motivasi kalangan pemimpin. Matlamat kita ada dua, satu matlamat khusus, satu pula matlamat umum. Matlamat khusus adalah bagi menjawab isu atau persoalan yang dikemukakan dalam amalan ini. Pertama, meningkatkan daya saing dalam kalangan pemimpin sekolah. Yang kedua, memotivasikan PGB dalam memantapkan pengurusan, dan seterusnya meningkatkan komitmen dan daya kreativiti PGB dan guru. Secara keseluruhan, kita ingin memastikan dengan tercapainya matlamat khusus, dan kita mengharapkan kita juga boleh meningkatkan prestasi sekolah dalam 3 bidang utama, iaitu kurikulum, co-kurikulum dan juga bidang HEM, serta menjadikan sekolah tempat yang kondusif bagi pelajar dan warganya, serta boleh menggalakkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan masyarakat luar ataupun komuniti.
melihat kepada kerangka pendekatan CNM kita. Okey, bila kita melihat kerangka ini, 3S, apa sebenarnya 3S plus ini yang saya ketengahkan? Pendekatan 3S ini, 3S plus ini merupakan kemahiran-kemahiran atau skills yang perlu ada semasa bimbingan selia bantu dijalankan di sekolah. 3S plus ini yang pertama merujuk kepada soft touch skill, ya, skill di sana. Yang kedua, friendship skill, dan ketiga, collaboration skill. Skill ini atau kemahiran-kemahiran ini boleh memotivasikan pengurus dan memantapkan pengurusan. Pendekatan 3S dalam CNM ini, kita lihat bagaimana. Soft touch skill, bagaimana kita menyentuh hati ataupun bagaimana kita boleh mengambil hati pengurus sekolah, iaitu dengan menggunakan teknik terbaik untuk mengikut situasi, ya. Contohnya, kalau kita cuba berkomunikasilah dengan baik. Kita perlu jadi pendengar yang aktif. Benalah keyakinan pengurus, beri mereka motivasi yang tinggi, berikan pengiktirafan, penghargaan atau pujian meskipun sekecil ucapan secara lisan. Sentuh hati PGB sebaiknya. Seterusnya, friendship skill, ya, iaitu kemahiran dalam persahabatan. Kita cuba meletakkan diri kita sebagai seorang kawan. Jadikan mereka sebagai partner kita, kawan terbaik kita. Jaga kerahsiaan mereka, jalin komunikasi yang baik, menjaga batas pergaulan, memartabatkan mereka sebagai pengurus, dan jadilah rakan yang setia. Collaboration skill pula, di mana kita mempunyai kemahiran berkolaboratif dengan orang lain, ya. Benalah kerjasama dengan tim, kuatkan teamwork kita dalam selia bantu. Biasanya saya berkolaboratif dengan pegawai-pegawai SISC Plus dan pegawai-pegawai di unit-unit lain ataupun sektor yang lain. Kita merancang aktiviti atau program dengan sistematik dan melaksanakannya bersama-sama tanpa tekanan, dengan persefahaman yang tinggi, permuafakatan, dan cuba memahami kehendak tim kita dan koci kita. Apa pula yang dikatakan plus yang saya letakkan dalam pendekatan ini? Plus atau tanda tambah ini bukan kerana SIP ada plus, ya. Tetapi sebenarnya tanda plus atau tambah bermaksud apa-apa juga perkara yang menjadi nilai tambah kepada 3 kemahiran yang menjadi asas pendekatan coaching and mentoring itu tadi. Contohnya seperti kemahiran menganalisis data, kita ada kemahiran motivasi, kita sentiasa meningkatkan pengetahuan dalam bidang pengurusan, maupun kemahiran inovasi atau apa-apa sahaja kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan yang boleh kita sajikan kepada mereka, dan pengurus-pengurus ini pula boleh mengaplikasikannya dalam pengurusan sekolah. Intervensi dalam coaching and mentoring ini, apa yang kita lakukan dalam pendekatan 3S Plus ini, kita selia bantu secara individu dan kita juga membantu mereka secara berkolaboratif dengan rakan-rakan yang lain.
Seterusnya, kita cuba mengumpul isu-isu yang sama dan kita cuba selia bantu mereka secara berkelompok dengan merancang dan melaksanakan program ataupun aktiviti. Dalam selia bantu coaching and mentoring ini, kita memang melaksanakannya berasaskan sistem GROW. Apa itu GROW? Iaitu satu kitaran lengkap pelaksanaan bimbingan CNM, sistem kita ya, dalam coaching and mentoring itu. G, goals, ya, iaitu matlamat atau sasaran yang mana kita perlulah menarik perhatian coachee dengan persoalan-persoalan ke arah pernyataan matlamat mereka, supaya mereka boleh menyatakan tentang matlamat mereka. R, iaitu reality. Kita cuba untuk menimbulkan persoalan untuk mengetahui reality. Apakah situasi sebenar yang berlaku? Apa keadaan sebenar yang berlaku dalam organisasi itu? Seterusnya, O, option. Option pula, kita cuba merangsang untuk pelbagai pilihan. Pilihan-pilihan untuk tindakan coachee. Atau kita cuba mencungkil beberapa alternatif pilihan bagi menyelesaikan isu tersebut. W ataupun way forward. Kita cuba membawa pengurus-pengurus ini untuk memikirkan apa sasaran seterusnya atau apakah tindakan yang akan diambil oleh sekolah untuk menangani sesuatu masalah. What next? Okey, apabila kitaran GROW selesai dan organisasi sekolah melaksanakan intervensi untuk menangani isu dengan sebaik mungkin, sudah tentu ada hasil yang boleh dituai. Jadi, kita merasakan ada impak yang baik. Yang jelas kita nampak PGB memberikan komitmen yang tinggi. Komitmen PGB meningkat. Kita melihat keyakinan diri mereka tinggi dan mereka rasa termotivasi. Kita juga melihat bahawa mereka begitu proaktif dan berdaya saing. Sehingga kan mereka sentiasa menghantar atau post kejayaan-kejayaan mereka atau program dan aktiviti mereka di media sosial seperti WhatsApp group, Telegram maupun Facebook. Ya, jadi kita melihat mereka ini boleh menjadi sebagai perancang dan pelaksana yang baik. Apabila matlamat khusus itu impak kepada PGB berlaku, kita mengharapkan impak seterusnya kepada yang lain, semuanya akan bertambah baik. Baik dari segi kemenjadian guru, kemenjadian murid ataupun sekolah yang berkualiti. Kita melihat PDPC guru semakin berkualiti, ya, berasaskan PAK 21, berdaya saing dan mereka juga berinovatif. Murid pula, kemenjadian murid dapat dilihat dari segi prestasi, disiplin dan sahsia mereka. Sudah tentu sekolah juga menunjukkan keceriaan persekitaran, kelas ceria dan kondusif. Bagaimanakah kita mengetahui peningkatan pencapaian ini? Ya, kita cuba buat pemerhatian dan semakan data seperti mana yang saya katakan tadi. Pada mulanya saya buat catatan dalam buku catatan bimbingan harian SI Partner Plus semasa lawatan. Kemudian saya ubah suai sikit, masukkan dan bina satu instrumen dengan menggunakan skala Likert 1 hingga 5.
Dan akhirnya di paparan ini adalah kad pencapaian pengurusan yang saya buat terkini. Ya, maksudnya inovasi yang terkini yang saya namakan kad pencapaian pengurusan. Saya bina dengan bantuan daripada pegawai SIAC Plus jugalah. Kami berkolaboratif, iaitu Encik Abdul Ghani Haji Kambar. Kredit untuk beliau. Seterusnya, catatan pencapaian pengurusan ini kita fokuskan kepada 5 perkara, ya, iaitu kepimpinan instruksional, plan strategik, PKS SKPM, sistem file dan pembelajaran abad ke-21. Catatan kad pencapaian ini mengikut zonnya, sekolah-sekolah mengikut zon. Kita lihat pula graf impak secara keseluruhan, di mana kita fokuskan dalam 5 aspek yang saya nyatakan tadi. Kutipan data pemerhatian mendapati tiada pengurusan yang mendapat skala 1 lah. Memang PGB kita ini PGB yang baik-baik semuanya. Hanya 3 buah sekolah pernah mencapai skala 2 tahun 2017. Kemudian tahun-tahun berikutnya lebih 15 hingga 20 lebih buah sekolah mencapai skala 3 dan skala 4. Kedua-dua skala ini lebih dominan dalam graf dan ini menunjukkan pencapaian pelibatan dan pengurusan sekolah yang semakin baik. Dan lebih 10 hingga 15 buah sekolah mencapai skala 5. Kalau ikut dalam description rubrik saya tu, skala 5 merupakan pencapaian yang tertinggi, ya, pengurusan sekolah yang amat sempurna. Okey, kebanyakan pengurusan sekolah bertambah baik dari setahun ke setahun. Kebanyakannya, ya, walaupun ada yang masih lagi lah ada di peringkat 3 dan 4 lagi. Okey, gerakan program yang dibuat oleh PPD khususnya boleh memotivasikan pengurus-pengurus ini. Okey, nilai tambah dan cabaran kepada SI Partner Plus dan SIAC Plus ni apa dia? Coaching and mentoring ini telah mengajar kita erti bersabar, memahami sikap manusia yang pelbagai dan kita cuba untuk kena tahan hatilah. Okay? Kemudian menghargai erti persahabatan, mengekalkannya dengan cara yang terbaik. Banyak pengalaman dan amalan yang kita dapat, ya, yang dikongsikan oleh PGB. Jadi kita bawa pula kongsikan kepada sekolah ataupun pengurus yang lain. Kepuasan dapat menanamkan sikap integriti dan keikhlasan melihat pelbagai ragam manusia dalam pengurusan. Ada yang tidak berpuas hati dalam tahap dia ingin terus maju dan ada yang begitu bersemangat. Kemudian membawa kita muhasabah diri, meramal dan merancang apakah lagi yang terbaik untuk diri kita dan organisasi sekolah. Okey, cabaran pada awal kita menjadi SI Partner Plus ini, segelintir kecil yang kurang menerimalah kehadiran kumpulan ini, ya. Tetapi akhirnya kita menjadi rakan yang baik, ya. Grade pengetua yang tinggi berbanding dengan pegawai-pegawai kita dan tetapi ada juga GB yang guru besar yang rendah diri kerana grade mereka lebih rendah berbanding dengan guru-guru di bawahnya. Pengalaman sebagai PGB memang kita tiada. Kekangan masa selalu berlaku apabila ada aktiviti program yang dijalankan oleh KPM, JPN dan PPD yang tiba-tiba. Kursus seperti bengkel, laporan-laporan untuk aktiviti luar daripada CNM ini.
ada juga kalanya arahan bertindan dan tidak seragam lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rumusannya dengan menggunakan pendekatan teknik 3S Plus ini, coaching and mentoring telah memberikan kesan dan impak yang positif kepada PGB, pengurus-pengurus sekolah dan guru-guru, juga pelajar sekolah masyarakat amnya. Walau bagaimanapun, pegawai SIP Partner Plus ni, SI Partner Plus ini hanyalah sebagai pengantara dan rakan yang memberikan bantuan. Kekuatan pada pengurus sekolah dan warganya, warga dalam sekolah itu yang menjadi sumber utama kemajuan sekolah. Kita hanya boleh memotivasi dan mendorong mereka. Dalam konteks sekolah, seperti mana yang diperkatakan oleh Rahimah Haji Ahmad tahun 2000. Dalam konteks sekolah, pengetua merupakan orang yang bertanggungjawab menentukan keberkesanan sesebuah sekolah. Harapan dan penambahbaikan. Saya mengharapkan coaching and mentoring melalui pendekatan 3S Plus ini akan melestari pengurusan berkualiti. Untuk mencapai sekolah berkesan, pembangunan kemahiran dan kualiti pengurusan perlu diperkasakan. Kepemimpinan dalam sesebuah sekolah yang berkesan perlu dilihat melalui perspektif yang lebih luas. Pendekatan 3S Plus ini akan saya tambah baik dengan innovation tools yang sudah mula saya rangkakan. Okey, gambar-gambar, ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan 3S Plus tadi, ya. Kita cuba menunjukkan soft touch skill, friendship skill dan collaboration skill, ya, dan juga kemahiran-kemahiran lain yang kita bawa lah. Okey, gambar seterusnya menunjukkan kualiti yang semakin baik bagi kelas, persekitaran sekolah, tools untuk PAK 21, juga kemenjadian murid. Sebagai penutupnya, sekolah yang berkesan berpaksikan kepada membina komuniti dan hubungan dengan orang lain. Abdul Syukur, 1998. Salam SIP Partner Plus, jauh di mata, dekat di hati. Salam PPD Beaufort the Great, bersama melakar kegemilangan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, salam sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan iya kepada 10 terbaik. Salam PPD Kota Marudu, Marudu hebat, drive to excellence, salam SK melangkap, berfokus cemerlang. Terlebih dahulu saya Puan Atia Haji Awang, Guru Besar SK Melangkap, ingin mengucapkan rasa syukur kerana dengan limpah kurnianya saya diberi peluang untuk membentang perkongsian amalan terbaik yang dilaksanakan di sekolah saya di SK Melangkap Kota Marudu, Sabah. Hadirin yang saya hormati sekalian, ini adalah merupakan tajuk pembentangan saya pada hari ini, yaitu meningkatkan penglibatan ibu bapa melalui aktiviti eksa di SK Melangkap Kota Marudu, Sabah. Baik, di dalam kajian ini saya telah menggunakan model tindakan Kimis dan McTaggart 1988, yaitu menggunakan dua kitaran, yaitu kitaran pertama dan juga kitaran kedua, yang mana merefleksi, merancang
membuat tindakan, seterusnya membuat pemerhatian. Begitu juga di dalam kitaran yang kedua, juga membuat sekali lagi merefleksi, merancang, melaksanakan, juga membuat pemerhatian sekali lagi. Baik, di dalam pemerhatian dalam kitaran yang pertama menggunakan model ini, isu didapati ibu bapa dan ahli PIBG kurang penglibatan di dalam aktiviti sekolah, yaitu data tahun 2017 hanya menunjukkan penglibatan 47% data kehadiran ibu bapa di dalam program sekolah. Dan kebetulan pada tahun 2017 juga adalah tahun pertama saya ditempatkan bertugas sebagai guru besar di SK Melangkap Kota Marudu, Sabah. Baik, di dalam refleksi kitaran pertama, kenapa ini berlaku, isu ini kenapa berlaku? Karena ibu bapak kurang dilibatkan di dalam aktiviti sekolah. Sebagai penyelesaian kepada isu ini, saya telah menggunakan aktiviti EXA sebagai satu medium untuk melibatkan ibu bapa di dalam aktiviti di sekolah. Kita lihat pula objektif umum di dalam kajian ini, yaitu meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti di sekolah. Objektif khusus, meningkatkan peratus penglibatan ibu bapa dalam aktiviti di sekolah melalui aktiviti EXA. Juga meningkatkan penglibatan ibu bapa secara aktif di dalam aktiviti di sekolah. Baik, seperti yang saya katakan tadi, di dalam gelung itu kita ada merancang. Di dalam kitaran yang pertama, kita lihat dalam catatan kita telah merancang pada tahun 2018, yaitu pada bulan Jun 2018 isu dikenal pasti, yaitu kehadiran ibu bapak di tahap yang rendah. Pada tahun 2017 data diperolehi. Setelah itu sekolah mula merancang, yaitu mula merancang EXA, dan pada Agustus 2018 hingga bulan November 2018 gotong royong selama 4 bulan dilaksanakan di peringkat sekolah dan melibatkan ibu bapa dan PIBG. Sekali lagi pada penghujung tahun 2018, yaitu bulan Desember, saya telah melaksanakan pemerhatian sekali lagi dan melakukan refleksi kepada prestasi program ini, dan seterusnya menyediakan perancangan untuk akan datang daripada pelaporan yang telah dilaksanakan. Baik, kita lihat tindakan gotong royong. Gambar ini menunjukkan gotong royong membina taman mini daripada bulan Jun hingga bulan November 2018. Aktiviti membina pondok rumah sukan juga dibuat pada bulan Agustus dan November. Rumah sukan ini adalah untuk kemudahan pelajar-pelajar apabila melaksanakan aktiviti sukan ataupun kurikulum di Padang. Jadi ibu bapak membina rumah-rumah ini memudahkan murid melaksanakan aktiviti dan ada tempat berkumpul murid-murid tersebut. Baik, seterusnya membuat taman Palusoki, yaitu kolam ikan, yang mana air ini adalah air yang limpahan yang keluar daripada graviti kampung yang disalurkan ke sekolah, dan air berlaku sedikit pembajaran di sini, tetapi kita telah inovasikan dengan membina kolam ini untuk menceriakan kawasan sudut sekolah, yaitu pada bulan Julai hingga Oktober 2018. Seterusnya ini juga merupakan gotong royong, menceriakan dinding, melukis, juga dilaksanakan oleh PIBG. Baik, kita lihat impak pelaksanaan daripada kitaran yang pertama ini. Kita lihat sepanjang tahun 2018, penglibatan ibu bapak telah meningkat kepada 60%, yaitu meningkat sedikit daripada sebelum ini, yaitu 47%. Walau bagaimanapun, terdapat isu lagi di sini, kemana 40% ibu bapak ini? Untuk itu kita masih lagi meletakkan isu di sini, yaitu kurang penglibatan ibu bapak dalam aktiviti EXA, yaitu 40% lagi kurang penglibatan ibu bapak. Baik, kita lihat dalam kitaran gelung yang kedua, yaitu kita sekali lagi membuat pemerhatian.
Kita dapati isu di sini masih kurang penglibatan dan kehadiran ibu bapak dalam aktiviti sekolah, yaitu pada tahun 2018 hanya 60% penglibatan ibu bapak berdasarkan kepada data kehadiran ibu bapak di dalam aktiviti gotong royong EXA. Baik, dalam refleksi kitaran kedua, kenapa ini berlaku? Ibu bapak beranggapan bahwa aktiviti gotong royong di sekolah terikat kepada perancangan sekolah. Juga penglibatan mereka sangat terbatas. Ini pendapat mereka. Kenapa terbatas? Mereka hanya boleh datang bergotong royong berdasarkan kepada jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Keterbatasan inilah yang mengganggu penglibatan mereka untuk turut sama di dalam aktiviti sekolah, yaitu khususnya gotong royong EXA. Baik, di dalam kitaran yang kedua, kita sasarkan penglibatan ibu bapak. Kita lihat, kita laksanakan sekali lagi EXA, kita teruskan EXA di dalam kitaran yang kedua, yang mana kita letakkan objektif meningkatkan penglibatan ibu bapak dalam aktiviti di sekolah, juga dalam objektif khususnya meningkatkan peratus penglibatan ibu bapak dalam aktiviti di sekolah melalui EXA. Tetapi di dalam perancangan PIBG kita telah inovasikan, kita telah ubah strategi kita, yaitu EXA ini telah dimasukkan sebagai program PIBG, bukan lagi program sekolah. Seterusnya di dalam objektif khusus ini juga kita meningkatkan penglibatan ibu bapak secara aktif dalam aktiviti di sekolah. Baik, kita lihat perancangan pada tahun 2019 daripada bulan Januari hinggalah bulan Desember. Kita laksanakan keseluruhan gotong royong penambahbaikan EXA ini melalui peningkatan penglibatan ibu bapak, yaitu EXA dilaksanakan di dalam program PIBG. Baik, kita lihat gambar di sini menunjukkan di dalam kitaran kedua aktiviti gotong royong PIBG, ya, membina taman, membina laluan refleksiologi daripada bulan Januari hingga bulan April 2019. Seterusnya meneruskan pembinaan kolam ikan di kawasan sudut sekolah, yaitu kolam Palu Sokit, kolam pembelajaran murid. Seterusnya kita lihat di sini gotong royong diteruskan hingga tahun 2019, membina tempat pejalan kaki. Seterusnya membuat nama sekolah menggunakan batu yang dikutip daripada sungai. Kita lihat di sini juga diteruskan membina pondok rumah sukan, pondok-pondok keceriaan. Seterusnya gotong royong mengecat bangunan kabin. Sekolah kami adalah sekolah di negeri Sabah yang masih mempunyai bangunan kabin yang sudah uzur. Tetapi ibu bapak telah mengecat bangunan ini dan bergotong royong menceriakan bangunan yang sudah uzur ini untuk kelihatan lebih ceria. Seterusnya kita lihat impak dalam kitaran yang kedua. Kita mulai melihat impak perbezaan daripada kitaran pertama dan kedua. Di dalam impak kitaran yang kedua ini kita lihat penglibatan ibu bapak telah meningkat kepada 90%, yaitu perbezaan 30% daripada tahun 2018. Juga pada tahun yang sama PIBG telah menerima anugerah PIBG Cemerlang peringkat PPD Kota Marudu pada ketika itu. Ini adalah merupakan peningkatan yang sangat ketara. Dan saya bersetuju dengan pendapat Abdullah Sani pada tahun 2005, yang mana iklim dan persekitaran yang cantik membawa pengaruh yang
penting terhadap pembentukan tingkah laku. Maksudnya di sini pembentukan tingkah laku murid, image mental, aspirasi dan interaksi sosial bagi semua anggota di dalamnya. Kita lihat impak pencapaian akademik murid, impak daripada persekitaran yang telah ceria. Kita lihat pada tahun 2017 pencapaian UPSR hanya 44%. Begitu juga pada tahun 2018 meningkat 50%. Dan pada tahun 2019 telah berlaku lonjakan sarjana dan pencapaian UPSR sekolah pada ketika itu telah mencapai 88.8%, yaitu meningkat sebanyak 38% lonjakan. Jadi ini adalah pencapaian terakhir sebelum UPSR dimasukkan pada tahun 2020. Ini adalah impak. Dan pada tahun 2020 sekolah telah menerima anugerah Mekar yang mana pencapaian PB di tahap 2 terbaik, dan sekolah menerima anugerah Mekar peringkat negeri Sabah pada ketika itu. Seterusnya kita lihat impak pencapaian co-curriculum pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Kita lihat di sini. Murid, kata Abdullah Sani, murid persekitaran yang cantik akan mewujudkan inspirasi, akan mewujudkan murid yang berpotensi. Maka ini dapat dibuktikan pada tahun 2017 sekolah telah menjadi wakil PPD Kota Marudu dalam sukan pedalaman untuk ke peringkat negeri. Dan di peringkat negeri sekolah saya telah mencapai tempat kedua di dalam permainan bola jaring peringkat negeri Sabah. Seterusnya pada tahun 2018 sekali lagi sekolah mewakili daerah ke peringkat negeri dalam sukan pedalaman, dan di peringkat negeri kami telah mencapai tempat yang ketiga masih di dalam permainan bola jaring. Seterusnya pada tahun 2019 sekali lagi sekolah mewakili daerah Kota Marudu untuk ke sukan pedalaman, yang mana pada ketika itu pilihan sukan pedalaman adalah bola baling. Dan sekali lagi sekolah menduduki tempat ketiga di peringkat negeri, dan kami telah melahirkan seorang murid yang telah dinobatkan sebagai penjaring terbaik peringkat negeri pada masa itu. Seterusnya kita lihat impak kehadiran murid. Daripada keadaan persekitaran yang telah dikondisifkan, yang ceria, kita lihat impak kepada kehadiran murid. Secara tidak langsung persekitaran yang ceria, yang kondusif ini di dalam bilik kerja, di luar bilik kerja telah mengubah satu data, yaitu kehadiran murid. Kalau kita lihat dalam data pada tahun 2017 hanya 87.4% kehadiran murid ke sekolah, tetapi telah melonjak pada tahun 2019 yaitu 93% kehadiran murid ke sekolah pada ketika itu. Dan juga pada tahun 2020 kehadiran penglibatan murid di dalam PDPR 89%, dan 2021 penglibatan murid di dalam PDPR mencapai 100%. Ini adalah impak kepada kehadiran murid dan penglibatan mereka di peringkat sekolah. Kita lihat di sini impak dalam kitaran yang kedua, taman-taman pembelajaran murid telah terbina dengan cantik oleh ibu bapa. Taman kolam ikan, palu sokid, pondok rumah sukan telah siap dan telah menjadi tumpuan penanda arasan daripada sekolah-sekolah lain, juga daerah lain. Jadi kita lihat di sini impak pelaksanaan kawasan sekolah yang cantik dan ceria. Walaupun sekolah Daif, kami telah mewujudkan satu persekitaran sekolah yang dapat dikondusifkan dengan kerjasama PIPG. Kita lihat di sini juga sekolah ini telah dijadikan sebagai sekolah di tanda aras
kita lihat di sini penglibatan daripada PIBG SK Sampir Kota Marudu pada bulan Agustus 2019, juga daripada lawatan daripada SK Teritipan Kota Marudu pada September 2019. Seterusnya, impak masih dalam impak PIBG, yang mana program ini telah mengupayakan barisan ahli jawatan kuasa PIBG, yang mana mereka telah berfungsi, yang mana mereka sudah boleh melakukan gotong royong tanpa perlu perancangan daripada sekolah. Mereka sudah boleh datang ke sekolah bila-bila masa yang mereka rasa perlu untuk membuat gotong royong di persekitaran sekolah. Jadi sekolah sudah tidak perlu memikir bila perlu gotong royong untuk menceriakan kawasan. Tetapi PIBG telah bertindak melihat apa keperluan sekolah untuk digotong royong, untuk dibantu. Malahan sambutan Hari Guru, Hari Keluarga setiap tahun telah dilaksanakan oleh PIBG sekolah. Bukan lagi sambutan itu dianjurkan oleh sekolah. Jadi itulah kehebatan impak kepada PIBG sekolah. Baik, impak persekitar yang telah dikondisipkan ini, impak kepada jalinan dan jaringan. Baik, untuk makluman, sekolah juga telah membuat MOU dengan di peringkat antarabangsa, yaitu SK melengkap dengan Dinas Pendidikan Kota Tarakan pada bulan November 2019. Begitu juga membuat jalinan dan jaringan 2 sekolah di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada ketika itu, dan juga di peringkat kebangsaan. Sekolah ini telah dikunjungi oleh sekolah-sekolah daripada luar, yaitu daripada Perak, juga daripada Kelantan, PPD lain. Begitu juga pada peringkat negeri, yaitu lawatan terakhir penanda arasan daripada MGB Penampang yang telah kami laksanakan secara maya pada tahun ini. Begitu juga daripada sekolah Kuala Mengalong, Sepitang, telah melaksanakan lawatan penanda arasan ke sekolah, yaitu semua dibuat secara maya pada tahun ini. Ya, pada tahun lepas dan juga pada tahun sebelumnya banyaklah penanda arasan yang telah berlangsung di sekolah ini. Begitu juga di dalam peringkat daerah. Ini adalah impak setelah sekolah berjaya dikondisipkan melalui program EXA dan dilaksanakan oleh PIBG sekolah. Baik, kita lihat di dalam refleksi kitaran yang ketiga, seperti yang saya katakan awal-awal tadi, menggunakan model kajian ini kami hanya menggunakan 2 kitaran, kitaran pertama dan kitaran kedua. Dan kitaran yang ketiga ini sekali lagi melihat kepada pelaksanaan program ini, objektif telah tercapai dan saya mengekalkan intervensi ini untuk diteruskan sebagai satu cara, satu intervensi untuk mengekalkan pemeliharaan kawasan persekitaran sekolah, untuk mengkondusifkan kawasan sekolah, yaitu melalui mengekalkan program ataupun aktiviti EXA ini berterusan. Jadi pada ketika ini PIBG akan mengadakan gotong royong secara terancang di dalam PIBG dan tidak lagi melalui perancangan sekolah. Jadi alhamdulillah pada ketika ini PIBG dan sekolah mempunyai hubungan yang sangat baik, dan juga kemenjadian murid itu telah kami realisasikan apabila persekitaran sekolah dalam keadaan kondusif, bilik kerja dalam keadaan yang selesa. Seterusnya, cadangan penambahbaikan di dalam kajian ini,
saya bercadang untuk meningkatkan penglibatan ibu bapa ke peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa di masa akan datang. Jadi sebagai kesimpulan, di dalam kajian ini, perkongsian ini, hanya menggunakan dua tindakan, dua kitaran menggunakan model kajian ini, yaitu tindakan pertama dilihat pada tahun 2018 dan kajian kedua juga dilaksanakan pada 2019. Apa yang kita lihat di sini di dalam dua gelung ini, apa yang penting kita refleksi, kita lihat isu, kemudian kita merancang, kita laksanakan, dan akhirnya kita perhati semula impact program ini. Dan alhamdulillah pada akhirnya impact kami capai, yaitu penglibatan ibu bapa mencapai 90% untuk tahun 2019-2020 juga telah mencapai sepenuhnya pada 2021. Apa yang saya ingin kaitkan di sini, norma baharu ini, penglibatan ibu bapa walaupun tidak dapat sepenuhnya melaksanakan gotong royong di sekolah, tetapi ibu bapa telah memberi kerjasama dengan menyokong pembelajaran anak-anak mereka di rumah, yang mana penglibatan PDPR murid sekolah SK melengkap 100% penglibatan di dalam PDPR. Jadi itu adalah kesimpulan kepada kesan impak penglibatan yang tinggi di kalangan ibu bapa di sekolah SK melengkap Kota Marudu. Jadi dengan itu juga maka saya akhiri perkongsian pada hari ini, yaitu meningkatkan penglibatan ibu bapa di dalam program EXA telah dicapai dengan jayanya di SK Melangkap Kota Marudu. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera yang bahagia, Datuk Dr. Misrin bin Radin, Pengarah Pendidikan Sabah dan semua audiens. Saya Puan Wong Ee Chun, selaku Guru Besar SJKC Ciwun Tenem Sabah. Saya bertugas di sekolah ini sejak Ogos 2012. Di sinilah sekolah yang saya mula jadi seorang guru besar. Ciwun merupakan sekolah kurang murid, sekolah luar bandar. Sekolah ini mempunyai 93 orang murid, 12 orang guru termasuk saya, 3 orang EKP. Sekolah terletak 8 km dari Pekan Tenem. 97% murid adalah kaum bumi putra yang tinggal berdekatan di kampung ini. Dari segi sosial ekonomi, kebanyakan ibu bapa adalah bekerja sebagai petani, hidup susah dan miskin. Kenapa ramai murid bumi putra di sekolah ini? Kerana kaum Cina termasuk guru sendiri pun tidak mau antar anak mereka ke sekolah yang tidak seberapa ini. Tajuk saya pagi ini, Program Sekolah Penyayang Penggerak Kecemerlangan Kemenjadian Murid. Mendidik melalui perkhidmatan. Bersama dengan PIBG, PIBK, Lembaga Pengurusan Sekolah, Komuniti, GO dan NGO. Apa maksud ini? Konsep mendidik melalui perkhidmatan ialah untuk membangunkan sekolah, membantukan murid-murid. Dengan penglibatan komuniti luar, membantu sekolah melalui perkhidmatan. Konsep ini bukan saja guru, tapi komuniti luar juga boleh main peranan. Cabaran sekolah. Kehadiran murid kurang memuaskan, kurang kesedaran ibu bapa terhadap pendidikan anak. Kebanyakan murid tiada pendidikan awal prasekolah. Persekitaran sekolah kurang kondusif. Motivasi dan minat murid ke sekolah rendah. Sebenarnya banyak cabaran lagi yang kami hadapi.
Antara cabaran bagi saya yang paling berat ialah kurang kesedaran di kalangan ibu bapa. Kebanyakan ibu bapa buta huruf, kurang kesedaran kepentingan pendidikan terhadap masa depan anak mereka. Masih ada ibu bapa yang bergantung 100% kepada pihak sekolah untuk mengurus anak mereka. Intervensi. Semua program melibatkan komuniti luar. Jara Cakna menceriakan kawasan sekolah, dialog prestasi, program pewitan UPSR, jaringan dengan komuniti dan pihak luar. Sebenarnya setelah buat perancangan strategik, banyak intervensi dan program yang telah kami buat. Bukan ini sahaja, untuk meningkatkan pembelajaran sekolah. Ini adalah antara beberapa intervensi yang lebih memberi kesan positif untuk peningkatan UPSR. Di samping itu, banyak program yang telah guru melaksanakan dalam beberapa tahun ini. Taman pembelajaran adalah salah satu hasil daripada program keceriaan kawasan sekolah. Kerana kehadiran murid ke sekolah yang kurang memuaskan, kami bergotong royong membersihkan kawasan sekolah, menanam pokok bunga dan sayur. Dengan itu, kami meneroka tanah terbiar di kawasan sekolah, memohon bantuan ibu bapa, lembaga pengurusan sekolah dan minta mereka bersama-sama mengusahakan akhirnya wujudlah taman pembelajaran Cihun. Murid bertanggung jawab menanam, menjaga, menyiram dan membaja sayur. Secara tidak langsung, murid-murid akan terasa risau kalau mereka tidak datang sekolah, siapalah yang menjaga tanaman mereka. Mereka menjadi rajin, gembira, yakin dan lebih berdikari, suka datang sekolah setiap hari. Kelas 421, kelas yang luas, bersih, cantik dan ceria. Murid-murid terasa lebih kondusif, selesa, nyaman dalam suasana PDPC yang menyeronok. Kualiti PDPC guru juga meningkat. Dahulu sekolah ini tidak ada PIBG, lembaga pengurusan sekolah saja yang main peranan. Pihak sekolah menyadari bahawa bantuan dan kerjasama ibu bapa masyarakat adalah sangat penting. Akhirnya, PIBG berjaya ditubuhkan pada 2013. Disokong kuat pula oleh dengan adanya pasukan ibu penyayang sekolah. Dari kampung ke kampung, tidak pilih murid. Bukan saja murid yang bermasalah, kami mengunjung ke semua rumah murid, kami bawa dengan oleh-oleh. Contohnya, dalam lawatan ini, kami dapat ada murid yang tidak ada kerusi, tidak ada meja, tidak ada lampu elektrik dan tidak bersarapan. Kami pun mohon bantu dari Lions Club untuk membantu menderma dan memasang lampu solar untuk anak-anak di kampung ini. Perkampungan menjadi program budaya di sekolah ini. Mula-mula kami buat las 3 bulan sebelum UPSR. Masa itu belum lagi ada asrama. Kami tinggal di dalam kelas, tidur di lantai simen, makan, minum bersama murid-murid. Guru bergilir-gilir menjaga bermalam bersama murid. Sehingga tahun 2017 baru ada asrama. Saya menjadi warden asrama juga. Ibu bapak main peranan sebagai tukang masak, hantar makanan ke sekolah setiap petang. Setiap subuh, saya akan menyediakan sarapan untuk murid-murid di asrama. Setiap bulan sekolah akan mengadakan dialog prestasi. Bersama pegawai SIP+, SISC+, ibu bapa, PIBG dan juga lembaga pengurusan sekolah. Ibu bapa menyematkan rencana, saya yakin boleh, bagi murid memakai vest, blazer. Pakaian menjadikan anak murid lebih semangat, seolah-olah mereka sentiasa diingatkan bahawa mereka adalah wira UPSR tahun ini yang akan ke medan peperiksaan. Selepas itu, kami juga menjemput pegawai SIP+, SISP+, masuk memberi talimat kepada anak-anak murid. Setiap kali pelawat tetamu datang ke sekolah, saya akan ambil peluang
untuk menjemput mereka ke kelas tahun 6 bagi sepatah dua kata untuk memotivasikan murid-murid. Sumbangan data dan sokongan lembaga pengurusan sekolah yang tidak terhingga. Dulu di sini tidak ada pra. Murid berumur 7 tahun datang terus masuk ke kelas tahun 1. Majoriti kaum sini bukan kaum Cina. Anak-anak yang ramai pula tidak pernah belajar di pra ataupun di kemas. Angka 1, 2, 3 pun mereka belum pandai. Apalagi ini adalah sekolah Cina. Memang sangat susah bagi cikgu mau mengajar. Selepas berbincang bersama lembaga pengurusan sekolah, mereka pun berusaha membina kelas prasekolah. Bangunan prasekolah siap dibina pada tahun 2015. Pada tahun 2016, 1 blok, 2 tingkat, 6 kelas bangunan baru siap lagi dibina. Kelas tahun 6 dipasang dengan aircon. Di sinilah mula kelas Pak 21. Kelas lama yang usang, kami bergotong royong membersihkan dan ubah suai jadi bilik-bilik khas. Contohnya, bilik seni, bilik musik, bilik sains, bilik ICT, bilik RBT, dan lain-lain. Asrama guru dan asrama murid siap dibina pada tahun 2017. Dengan adanya asrama ini, barulah kami dapat menjaga anak tahun 6 dengan lebih baik, lebih sistematik, maupun dari segi makan minum, kesihatan, emosi, dan disiplin. Mula dari awal Desember sehinggalah selesai UPSR. Setiap hari Ahad, mereka akan masuk ke asrama dan setiap hari Sabtu tengah hari, murid akan pulang ke rumah masing-masing. Rakan polis banyak bantu program sekolah. Kami menjemput mereka join bersama dalam banyak program. Wonderland Bookstore, salah satu kedai buku yang banyak membantu program nilam. Mereka berjaya mewujudkan sudut-sudut membaca yang menarik dan lagi kreatif di kawasan sekolah. Mr. Tam membantu kami buat lirik lagu. Pada tahun 2013, julung kali lagu sekolah dimainkan. Selain daripada belajar bahasa Cina, kami juga ingin murid lebih mengenali, memahami kebudayaan kaum Cina, supaya murid lebih terbuka kepada cara kehidupan kaum Cina melalui program Teras Kebudayaan. Banyak lagi program mengenai kebudayaan kaum Cina kami laksanakan setiap tahun. Selain di sekolah, murid-murid kampung kurang pendedahan tentang aktiviti atau program luar sekolah. Dengan itu, kami mohon bantu dari NGO Tayang Kuang Kuala Lumpur untuk menajah satu set alat tarian singa. Minta sifu dari Tokong Taipakong Tenam tolong mengajar murid-murid pada waktu malam, hujung minggu dan cuti sekolah. Kami dapati murid-murid sangat suka dan gembira program ini. Mereka berpeluang sendiri main, bukan saja sebagai penonton. Ibu bapa bergilir menjaga anak dan menyediakan jamuan setiap kali latihan. Lembaga pengurusan sekolah, PIBG, dan juga klub ibu penyayang menyediakan jamuan setiap kali persembahan. Secara tidak langsung, hubungan warga sekolah menjadi lebih mesra dan rapat dengan adanya aktiviti seperti ini. Pada tahun 2014, kami dapat bantuan dan sokongan dari KPD OISKA Cawangan Tenam. Kami mula berkolaborasi dengan OISKA. Sebelum pandemik, setiap tahun kami bawa anak buat lawatan ke OISKA. Minta mereka bantu kami dalam program serasi. Kami diberi peluang belajar teknik pertanian, penternakan, masak-memasak, dan lain-lain lagi. Pada tahun 2016, kami juga menghantar adik Nurul ke Jepun buat pembentangan Go Green, Bumi Hijau Sedunia. Tahun itu juga kami berjaya memenangi anugerah CFP,
Children Forest Program peringkat antarabangsa. Lions Club banyak membantu program sekolah. Contohnya sponsor pakaian, makanan, menderma bahan rujukan kepada murid-murid di sekolah ini. Taman Pertanian Sabah setiap tahun menjemput murid-murid, guru-guru dan ibu bapa menyertai program pesta bunga Carnival PPS Jum ke taman. Kami juga buat lawatan ke taman dan buat program di sana. Melalui program ini banyak ilmu, pengalaman yang murid dapat belajar. Ini menjadikan kehidupan murid jadi lebih bermakna, lebih menyeronok dan gembira. Sekolah kami bertuah kerana telah dipilih untuk melaksanakan program sekolah penyayang sejak 2013 untuk menggerakkan sekolah ini melalui 5 teras: pengajaran, pembelajaran, kebudayaan, persekitaran, pentadbiran dan penyampaian perkhidmatan. Sekolah Ciwun juga membuat jaringan luar bersama sekolah-sekolah penyayang di seluruh Malaysia dan di Nanjing, Sipu, China sejak 2015. Impak yang dapat dilihat seperti berikut. Peratus kehadiran murid yang tinggi, persekitaran sekolah dan kelas yang kondusif, peningkatan peratus kelulusan UPSR dari tahun ke tahun, kualiti PDPC guru meningkat, peningkatan penglibatan murid dan ibu bapa dalam PDPR, sekolah dijadikan tumpuan lawatan, pernah memenangi beberapa anugerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Di sini kita boleh nampak keputusan UPSR. Hasil daripada impak ini akhirnya pada tahun 2019 sekolah berjaya mencapai target 100%. Ini semua kerana ada hubungan luar yang baik, rapat dan mesra. Dapat berkolaborasi dengan pemimpin setempat, ada bimbingan dari PPD, SIP+, SISC+, dan warga sekolah penyayang Caring School Program Malaysia. Ini adalah antara beberapa pencapaian dan kejayaan yang dicapai oleh pihak sekolah. Antara anugerah yang paling memberi kesan dan semangat kepada saya ialah Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan PIBG. Dahulu tidak ada PIBG, kita menyedari betapa pentingnya PIBG. Saya masih ingat pada tahun 2012 Ogos, hari pertama saya lapor diri, Tuan Matusin Balang, Timbalan PPD, bagi nasihat saya dengan 4 perkataan. Majukan sekolah, gembirakan guru. Mulalah program pertama kami di sekolah ini dengan keceriaan sekolah. Kami cuba ubah wajah sekolah dengan diikuti program perkampungan UPSR. Bersama guru-guru menggembling tenaga, tidak kira siang malam, sehinggalah hari ini. Dalam kenangan, ada manis, ada pahit. Saya berasa begitu syukur kerana ada sokongan kuat dari PPD, Lembaga Pengurusan Sekolah, PIBG, PIBK, Klub Ibu Penyayang, GO, NGO, Caring School Program Malaysia yang banyak membantu kami. Saya amat menghargai. 80% adalah usaha guru-guru di sekolah ini. 20% pengurusan perhubungan luar yang mesra dan baik. Jadilah kecemerlangan di sekolah ini. Sebelum mengakhiri pembentangan saya pagi ini, ingin saya buat sharing dengan kata motivasi dari Mother Teresa. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua pembentang, tuan-tuan dan puan-puan. Sesi pagi ini berhenti rehat dan akan bersambung semula pada jam 2 petang ini. Sekian dan terima kasih.